Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama Cikgu Rahimi. Bab yang kedua, pembezaan. Kita sambung lagi. Kali ini kita nak bincang tentang bagaimana mencari terbitan pertama bagi suatu polinomial ataupun fungsi f(x) dengan menggunakan prinsip pertama. Okey. Ini formula dia bagaimana nak mencari terbitan pertama. Okey. Terbitan pertama tu artinya dy dx menggunakan prinsip pertama. Jadi kaedah dia lah kaedah prinsip pertama. Okey, jom kita mula. Okey, untuk contoh B ni, contoh pertama ni, cikgu mulakan dengan kaedah berikut, iaitu di sebelah kiri cikgu tambah dengan delta y, di sebelah kanan x kita tambah dengan delta x. Okey. Jadi apabila berlaku perubahan kecil dalam x, maka y juga berubah secara kecil, iaitu delta y. Itu cara menulis dia. Y tambah delta y. Di sebelah kanan x kita kena tambah delta x. Jadi 5 kurungan x tambah delta x. Okey, y tambah delta y. Kita kembang 5x 5 delta x. Kita dapati kita boleh hapuskan y dengan 5x sebab y sama dengan 5x. Jadi kita hapuskan kiri kanan, tinggallah delta y 5 delta x. Okey. Kita cari delta y per delta x. Kita akan dapat sama dengan 5. Delta y dibagi dengan delta x sama dengan 5. Kemudian kita ambil had. Had delta x mendekati kosong bagi delta y per delta x. Okey, simbolnya ialah dy dx. Jadi jawapan dia ialah apabila delta x mendekati kosong, so kita ambil jawapan dia ialah 5. Okey. Contoh yang berikutnya, contoh C ni, okey, kita guna kaedah kaedah ini okey, f tambah f kurungan x tambah delta x. Artinya kita masih lagi mencari delta y. Delta y ialah f x tambah delta x tolak delta f x. Okey, delta y ialah f tambah delta fx tambah delta x kurungan tolak fx. Jadi di sebelah kiri delta y, fx ni ialah y. Jadi kita gantikan x tu dengan x tambah delta x. Manakala fx tu ialah y, jadi negatif 4x. Kita kembang negatif 4x tolak 4 delta x tambah 4x. So kita dapati negatif 4x tambah 4x boleh kita hapuskan. So kita dapatlah delta y sama dengan negatif 4 delta x. So setelah kita dapat delta y, delta x sebelah kiri seperti ini tadi, kita bahagikan dengan delta x, kita akan dapat negatif 4. Seterusnya kita ambil had. Had ialah delta x mendekati kosong bagi delta y per delta x. Inilah simbol dia, dia akan jadi dy dx. Jadi jawapan dia ialah negatif 4. Okey. Kita tengok contoh lagi. Contoh seterusnya.
Masih lagi cari dy dx menggunakan prinsip pertama. Okey, kita mula dengan delta y. Delta y ialah fx tambah delta x tolak dengan fx. Okey. Apa dia f kurungan x tambah delta x? Okey, kita kena gantikan tempat x tu dengan x tambah delta x square. Fx tu ialah y, jadi 6x square. Seterusnya yang kuasa 2 tu kita kena kembang, bracket kuasa 2 kena kembang. Bila kita kembang, kita akan dapat x square tambah 2x delta x tambah delta x square tolak 6x square. Seterusnya, kalau kita kembang darab dengan 6, kita akan dapat 6x square tambah 12x delta x tambah 6 delta x square tolak 6x square. Okey, kita dapat perhatikan 6x square, sini ada negatif 6x square, jadi kita boleh ringkaskan. So, tinggallah 12x delta x tambah 6 delta x square. Okey, pelajar masih ingat, di peringkat ini kita akan bahagikan dengan delta x. So, sebelah kiri kita bahagi dengan delta x. Sebelah kanan kita bagi delta x. So, ini hapus, tinggallah 12x. Yang ini ada kuasa 2, so tinggallah delta x. Okey, setelah kita dapat delta y per delta x, barulah kita ambil had. So, kalau kita ambil had delta x mendekati kosong bagi delta y per delta x. Perhatikan sini, ini ada delta x, yang ini kita gantikan kosong. So, kosong darab 6 kosong, kita akan dapat 12x. Sebab itulah kita tulis dy dx. Okey, kita gantikan dengan dy dx ialah 12x. Itu yang dimaksudkan dengan kaedah prinsip pertama. Okey, kita tengok pula contoh H. Alright, contoh H. Kita mula dengan delta y ialah fx tambah delta x tolak fx. Delta y ialah, kita kena gantikan tempat x ni dengan x tambah delta x, jadi 1 per x tambah delta x tolak fx. Fx ialah y, jadi tolak 1 per x. Kita berjumpa dengan pecahan. Jadi, untuk selesaikan, permudahkan pecahan ini, kita guna kaedah darab silang. Okey, kita darab silang. X darab 1. Yang ini kita darab silang. Kita akan dapat x tambah delta x. Di sebelah bawah, kita darab. Inilah delta y. Seterusnya, kalau kita tengok bahagian atas, kita buka kurungan. X tolak x habis, tinggal negatif delta x. Di sebelah bawah, x tambah delta x darab dengan x. Di sebelah kiri ialah delta y. Okey, ingat lagi, setelah kita ada delta y ni, okey, yang dah diringkaskan sebelah kanan, kita mula bahagi dengan delta x. Jadi sebelah kiri kita bahagi delta x.
sebelah kanan pun dibahagi dengan delta X. Perhatikan di sebelah kanan ada delta X di sebelah atas. So, bila kita bahagi dengan delta X, akan hilang, tinggallah negatif 1 per X tambah delta X kurungan X. Okey. Seterusnya ialah kita nak mencari dy dx. Jadi, bolehlah kita ambil had. Untuk mencari dy dx, kita boleh ambil had sekarang. Okey. Cikgu tulis sini. Dy dx ialah had delta x mendekati kosong delta y per delta x. Jadi perhatikan di sini ada delta x, kita ganti dengan kosong, kita akan dapat negatif 1 per x tambah kosong. So jawapan dia ialah negatif 1 per x square. Itulah bagaimana cara mencari dy dx menggunakan prinsip pertama. Okey, kita tengok satu soalan lagi. Jika y kita ada beberapa sebutan ini, sama juga. Kita mulakan dengan delta y ialah fx tambah delta x tolak fx. Jadi tempat x tu kita kena gantikan dengan x tambah delta x square tolak x. Jadi x ialah x tambah delta x tambah 7. Kemudian kita kena tolak dengan fx. Jadi kita kena tolak dengan 2x square tolak x tambah 7. Okey, seperti tadi kita kena kembang 2x square 2x delta x square. Tadi dah ada tadi. Yang ini darab dengan 2x. Sorry. Ini kita buka kurungan. Tolak x tolak delta x tambah 7. Yang ini kita buka kurungan. Tolak 2x square tambah x tolak 7. Dan bila kita darab 2x square 4x delta x tambah 2 delta x square. Okey, yang ini kita tolak x tolak delta x tambah 7 tolak 2x square tambah x tolak 7. Kita salin saja. So, sekarang kita boleh hapuskan. 2x square boleh hapus ini. Kita ada negatif x plus x pun boleh hapus. 7 tolak 7 hapus. So, tinggallah 4x delta x tambah 2 delta x square tolak delta x. Ini ialah delta y. Okey, sekali kita boleh bahagi dengan delta x. Jadi kita bahagi dengan delta x, bahagi delta x, bahagi delta x, bahagi delta x. Kita akan dapat delta y per delta x ialah 4x tambah 2 delta x tolak 1. So, bila kita ambil limit, nak jadikan dia dy dx. Okey, so kita tulis dy dx ialah limit ataupun had x delta x mendekati kosong delta y per delta x. Masukkan sini. So, kita kosong, kita akan dapat 4x tolak 1. Itulah jawapan dia menggunakan prinsip pertama. Okey. Jadi, itu sempat yang kita bincangkan untuk kali ini. Seperti biasa, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye-bye daripada Cikgu Rahimi. Okey, good luck semua.